Assalamualaikum, kami daripada Grup 2 kelas EM17 akan membentangkan tentang cabaran Islam liberal dalam kalangan umat Islam. Jadi yang dapat dilihat dalam slide ini adalah isi kandungan dia, antaranya ahli kumpulan, penyataan masalah, faktor-faktor, kesan penyelesaian, konklusi dan akhir sekali rujukan. So ini adalah ahli kumpulan kami dan saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Zaki. Assalamualaikum, saya Ahmad Aiman. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Kisafah bin Syazwan. Saya dari Grup 2 EM17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzuan Hazri bin Nofiza Hazri. Assalamualaikum, nama saya Rafiq Takif bin Zailan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amsyah bin Ma'aris. Okey, beralih kepada penyataan masalah. Liberal merujuk kepada kebebasan dan berpandangan terbuka. Berpandangan terbuka ini sebenarnya tidak salah, tetapi bila dia dikaitkan dengan hal-hal agama yang hukum dia dah tetap, kita tak boleh ubah dia. Tapi bila dah sampai waktu-waktu yang tertentu seperti waktu darurat, ada berlaku peperangan atau apa-apa, itu boleh diubah, boleh berubah hukumnya. So kita dapat lihat masa zaman sekarang ni ada umat Islam yang mengamalkan prinsip liberal ni. Dia bahaya lah sebab dia boleh merosakkan akidah dan mengubah hukum asal sesuatu perkara tu dengan cara yang tak betul. Jadi boleh menyumbang kepada saham dosa dengan hilang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat banyak faktor cabaran Islam liberal terhadap umat Islam. Antara faktor tersebut adalah dengan menafsirkan teks Al-Quran dengan cara yang bebas. Pada asasnya, kumpulan pemikiran liberal Islam menggunakan pendekatan pemikiran berbanding dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini menyebabkan pemikir Islam liberal menggunakan pemikiran akal rasional di dalam mengubah hukum-hukum syariat Islam hanya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam erti kata yang lain, pemikiran liberal Islam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan keselesaan mereka dan juga serupa dengan pandangan Barat. Faktor ini sangat disukai oleh musuh Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana ini menunjukkan betapa seriusnya aliran pemikiran Islam liberal sehingga ke tahap begitu berani mengelak dari tata cara dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faktor tersebut dibuat hanya untuk diselarikan bersama kehendak pemikiran rasional dengan alasan sesuai dengan peradaban manusia pada zaman sekarang. Pemikiran liberal tidak langsung mengikut disiplin ilmu yang sebenar untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Seterusnya, antara faktor lain cabaran Islam liberal terhadap umat Islam ialah golongan Islam liberal di Malaysia mendesak agar penganut Islam diberi hak untuk murtad tanpa sebarang tindakan undang-undang dan tanpa tertakluk dengan keputusan mahkamah syariah. Islam liberal berujar bahawa hak untuk murtad adalah kebebasan beragama yang juga diakui oleh Al-Quran. Golongan Islam liberal, mereka mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 256 yang bermaksud tiada paksaan dalam agama ini mengikut akal dan hawa nafsu tanpa melihat kepada tafsiran yang muktabar berkenaan ayat ini. Menurut ulama tafsir, ayat di atas hanya terpakai bagi orang bukan Islam, iaitu mereka tidak harus dipaksa untuk menganut agama Islam kecuali dengan kerelaan mereka sendiri. Adapun bagi penganut Islam, mereka wajib beramal dengan segala tuntutan Islam termasuk tuntutan melihara akidah dan iman. Sekarang saya akan membentangkan tentang kesan dan cabaran Islam liberal dalam masyarakat Islam. Antara kesan dalam topik cabaran Islam liberal di kalangan masyarakat Islam yang dapat diperlihatkan pada hari ini ialah aurat wanita maupun lelaki Islam yang telah dimerdekakan, atau dengan erti kata lain, konsep aurat itu sendiri yang tidak lagi dititik beratkan sebagaimana yang telah diwajibkan pematuhannya bagi seluruh umat Islam, tidak kira wanita atau lelaki. Hal ini dikatakan sebegitu kerana kita boleh lihat
dan perhati sendiri, dalam kalangan masyarakat Islam kita sendiri yang sebahagiannya mengambil mudah aurat mereka. Terdapat di kalangan umat Islam yang tidak lagi melabuhkan pakaian mereka hingga menutup bahagian lutut bagi lelaki, tidak melabuhkan kain tudung dan kain baju untuk menutup bahagian dada dan punggung bagi pihak wanita. Malah makin dipendekkan dan diketatkan pemakaiannya, seolah-olah memakai pakaian yang tidak cukup kainnya. Seterusnya, kesan cabaran Islam liberal di kalangan umat Islam kita hari ini ialah tularnya di kalangan umat Islam kita hari ini yang memperkasakan hak asasi golongan LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Hal ini sangatlah sensitif kerana ia saban hari makin menular menjadi barah di dalam masyarakat Islam kita. Hal ini kerana terdapat di kalangan kita yang terang-terang memperkasakan dengan bangganya mengenai pegangan LGBT mereka, lebih-lebih lagi di media sosial. Kesan ini tidaklah separah seperti yang telah disebutkan tadi, iaitu aurat, tetapi ia amat membimbangkan kerana pegangan LGBT ini ibarat barah yang membunuh tubuh suatu individu. Tetapi dalam hal ini individu tersebut adalah umat ataupun masyarakat Islam kita sendiri. Itu saja, sekian. Hari ini saya ingin membentangkan penyelesaian masalah tentang cabaran Islam liberal terhadap umat Islam. Yang pertama, memberikan galakan untuk penyertaan seminar terhadap golongan muda. Melalui penelitian yang dijalankan Institut Pengajian di Malaysia, berperanan dalam menganjurkan program-program yang dilihat berkesan dalam membincangkan isu-isu semasa, antaranya ancaman Islam liberal. Kemudian, Institut Pengajian di Malaysia bertanggungjawab dalam memupuk dan memberikan galakan dan minat kepada pelajar untuk terlibat secara langsung dalam program-program yang dianjurkan tersebut. Antaranya seminar, ceramah umum atau bengkel sama ada sebagai peserta, pembentang atau urus setia. Dengan ini, para pelajar akan berpeluang untuk menerokai perkara-perkara yang berhubung dengan ancaman Islam liberal. Di samping itu, aktiviti-aktiviti tersebut dilakukan dalam bentuk in-house training, di mana pakar-pakar awam dan swasta yang berkenaan dijemput untuk memberikan maklumat tentang Islam liberal. Sebagai contoh, Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor telah menganjurkan seminar kebangsaan isu-isu Islam liberal yang mengupas isu-isu Islam liberal dengan menjemput institut Islam yang bertanggungjawab dalam membendung fahaman Islam liberal seperti JAKIM, JAIS, ABIM, JIM dan sebagainya untuk menjelaskan aktiviti-aktiviti atau pengalaman mereka dalam menangani wacana pemikiran Islam liberal. Secara tidak langsung, pelajar akan didedahkan dengan input-input terkini mengenai isu-isu serta cabaran semasa dalam dunia pengajian Islam, khasnya ancaman Islam liberal. Dalam masa yang sama, aktiviti seumpama ini akan dapat memberikan ruang dan peluang pada pelajar untuk bersama-sama berkongsi idea dan dapat meningkatkan tahap kepribadian dan keyakinan seorang pelajar. Melalui cara ini, para pelajar akan lebih bersiap sedia dengan segala kemungkinan dan usaha-usaha yang menggugat kehormatan agama Islam itu sendiri. Bak kata pepatah orang Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dan sekarang saya akan sambung pembentangan daripada rakan saya, iaitu Akil, tentang penyelesaian masalah bagi cabaran Islam liberal dalam kalangan umat Islam. Daripada penyelesaian masalah yang telah dicakap oleh Akil sebentar tadi, kita sebagai komuniti sekeliling umat Islam, kita juga mampu memberi pendedahan terhadap kanak-kanak maupun remaja. Sebagai contoh, ibu bapa kita boleh mengajar anak-anak tentang ilmu agama supaya mereka mendapat pendedahan awal terhadap ilmu agama ni. Jadi mereka tahu apa yang patut dicontohi dalam hidup mereka. Sebagai guru, kita mampu membina silibus yang berpatutan sebagai contoh akidah. Kita pernah belajar dulu akidah ni untuk memantapkan kita punya akidah supaya kita tidak berfikiran bebas. Selain daripada itu,
sistem pendidikan juga perlu naik taraf supaya kanak-kanak pada zaman kini dapat didedahkan dengan dunia yang sebenar, dan apabila mereka jumpa isu liberal ini di depan mata mereka maupun di internet, mereka sudah tahu perkara itu salah dari pandangan Islam, maka mereka sudah bersedia untuk menjawab dan menegakkan Islam. Seterusnya saya akan berkongsikan tentang satu contoh yang telah berlaku pada zaman kini, iaitu pada 18 Mac 2005 di Manhattan, Amerika. Seorang doktor, Aminah Wadud, telah menjadi imam kepada para jemaah lelaki serta wanita yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Dan perkara ini telah mengejutkan satu dunia tentang apa yang telah berlaku dan dianggap normal oleh para liberal. Dan perkara ini amat menakutkan oleh kita umat Islam, sebab perkara ini tidak normal untuk kita menunaikan solat. Kita perlu tahu memang ada kelompok manusia yang akan menyesatkan umat-umat Islam yang beriman ni, dan telah tertulisnya dalam Al-Quran ini dalil dan faktanya pada surah Al-An'am ayat 116. Maksudnya, dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu adalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Akhir sekali, harapan saya supaya kita semua dapat berwaspada akan isu liberal ini dan memantapkan ilmu agama di dada kita. Dan perlulah kita tahu, jahiliah pada zaman dulu telah berwujud. Tetapi jangan kita bersangka bahawa jahiliah tidak akan wujud semula. Dia pasti akan muncul pada akhir zaman nanti dalam bentuk isma-isma seperti ini. Sekian, terima kasih. Okey, beralih pada bahagian konklusi. Sebagai penghias bicara akhir, kita dapat lihat bahawa cabaran Islam liberal dalam umat Islam sangat berbahaya, walaupun kita nampak benda ni sebagai satu benda yang kecil dan tak perlu kita kisah pun. Kalau benda ni dibiarkan, Islam liberal ini dibiarkan, pemikiran anak-anak muda Islam akan terjejas akibat terlalu berfikiran terbuka dalam perkara yang tidak sepatutnya. Hal ini perlu dicegah dengan kadar segera sebelum ia memberi impak yang buruk kepada generasi akan datang. Jadi, masalah ini berupaya mengawal pemikiran anak muda untuk melawan para ulama yang telah bertungkus lumus menimba ilmu dengan mursyid-mursyid mereka untuk menyebarkan Islam kepada seluruh umat Islam. Sebagai contoh yang pernah terjadi pada baru-baru ini, apabila seorang ustaz itu berkata bahawa orang yang tidak solat itu masuk neraka, dan ada seorang itu tidak boleh terima dan berkata siapa dia untuk menghukum, sedangkan ustaz itu telah belajar fiqh dan dikenali kerana ilmu fiqhnya yang amat besar. Okay, ini bahagian rujukan. Okey, ya, itu sahaja dari kami, dan akhir sekali kami akan menyampaikan pantun sebagai tanda terima kasih. Merantau jauh ke perantauan, berjalan mengenal sifat ma'ani. Terima kasih ku ucapkan buat ustazah dari kami yang fakir ini. Terima kasih.